وأصحابه الطاهرين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang saya hormati tuan-tuan imam, para pimpinan masjid, para pimpinan masyarakat, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat. Pertamanya marilah kita mengangkatkan tinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama dapat menunaikan solat maghrib secara berjemaah, berzikir, berwirid, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi bacaan dalam kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin, ya, petunjuk jalan bagi orang yang takut kepada Allah SWT. Kita telah melalui beberapa tajuk, ya. Kitab ini berkaitan dengan adab, ya. Adab ini dia akan melahirkan akhlak yang baiklah, ya. Jadi kalau kita tengok susunan penulis Syekh Abdul Samad Palembang ini yang mengambil daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebenarnya, ya, dimula daripada bangun tidur sampailah kita nak tidur. Adab ni kena ada adab. Semalam ni kita nak sambung adab ni lah, adab nak tidur pula lah, ya. Bukan pakai tidur je, supaya kita ni jadi orang sentiasa ingat pada Allah SWT. Buat yang ni dulu, barulah sampai zikir hu tu. Orang sehari ni sebar dalam media sosial zikir Allah, zikir hu, ya. Ada dalam kitab ni ada. Buka muka surat 309, 307. Ada ni sebut ni. Cuma kita yang tak perhati ni komen juga. Benda tak ada ilmu komen juga, jangan komen. Ya. Ni Syekh Abdul Samad Palembang ni ambil daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali terima sangat, tapi amalan tak mau terima pula dah. Tak adalah kita suruh zikir lepas ni hu kita payahlah. Itu antara bentuk-bentuk zikir orang tasawuf, ya. Biarkanlah. Dia ada hujah dia, ada dalil, dan kita pun baca dulu. Nak sampai kepada zikir hu tu, berapa benda lagi kita kena buat sebelum tu. Nampaklah. Malam ni kita nak masuk bab tidur je, adab tidur. Tu dia. Ya. Jadi sebab saya tengok dalam media sosial ni, TikTok ni, dia tak setuju, dia ludah ni. Tu dia bawa. Macam beruk lah, macam-macam. Orang nyanyi tak kata pula. Kau pelik betul. Kau pelik lalu mikirnya. Orang zikir kata, orang nyanyi tak kata apa. Memang kita tak boleh, jangan kata korang. Ya. Sesat. Pandai sangat awak. Belajarlah, jangan nyesat korang. Ya. Nanti kita akan tempuh tu, entah bila, entahlah. Ya. Malam ni kita nak sambung. Jadi maksudnya saya nak membawa pemikiran muslimin dan muslimat. Kita jangan berhukum dalam keadaan kita tak tahu. Dan kita bukan seorang menghukum. Biarlah dia nak zikir gitu, ya. Allah. Bukan ke ustaz afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukan ke ustaz seafdal zikir itu la ilaha illallah. Dah awak dah beri jawapan dah. Sebelum kawan beri jawapan, awak dah beri jawapan. Afdal zikir. Faham nama afdal, sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Buatlah. Dan kalau dia nak zikir untuk lain, ikut dia lah. Sebab itu afdal zikir, bukan wajib zikir. Kalau wajib zikir macam tu, tu dia, ya. Dah, jangan balah buat gitu. Zikir je. Buat yang ni dulu, tengok. Kalau sebelum ni kita dah dihidangkan, ya, dengan pelbagai lah solat ni, ya. Sunat rawatib berapa rakaat sampai 26 rakaat, ya. Sunat witir berapa rakaat sampai 11 rakaat. Buat itu dulu sebelum nak bahas benda-benda itu. Jadi malam ni insya-Allah kita akan sambung, ya. Maka apabila engkau hendak tidur, ya. Qala al-musannifu rahimahullah, ya, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin.
Maka apabila engkau hendak tidur, ini kisah nak tidur. Jadi Syekh Abdul Samad Palembang yang mengambil daripada Imam Ghazali nak mengajak kepada kita ni kena ingat Allah setiap waktu dan ketika. Sehingga kan nak tidur pun kena ada adab dia. Ya, nak jadi orang sentiasa ingat Allah. Jadi apa adab dia? Maka apabila engkau hendak tidur, hamparkan tempat tidurmu itu, padahal engkau tidur menghadap kiblat. Kena hampar molek tidur. Tempat tidur betul. Biar molek-molek tidur. Padahal engkau tidur menghadap kiblat. Pastikan tidur tu menghadap kiblat. Orang gaya tu. Tidur pun menghadap kiblat. Padahal berbaring atas lambung yang kanan. Ini adab dia. Lambung kanan belah mana? Sini ada. Okey, doktor adalah doktor kesihatan dia dalam ni. Ya. Mungkin secara saintifiknya ada orang buat kajian selepas pada itu. Kena tanyalah doktor, saya bukan bidang tu. Ya. Tahu ikut sunnah Nabi belah kanan. Ya. Ada lah dari sudut kesihatannya. Sebab jantung kita belah mana? Jantung belah kiri. Ya. Jadi suruhnya Nabi SAW tak terang buat sains tu. Nabi suruh belah kanan dia, Nabi suruh. Lepas pada tu orang cari, ya, sunnah-sunnah Nabi SAW. Apa dari sudut saintifik ni. Wallahualam, saya tak pandai lah menerang buat jantung ni. Ya. Cuma orang nak terangnya, orang zikir dia ngalir ke kiri. Itu buat zikir. Kalau tengok betul-betul, orang zikir dia akan ngalir ke kiri. Sebab situ jantung. Apa cerita dia? Sambunglah 300 muka surat lagi, 200 muka surat sampai beri airline dulu. Tu dia. Okey. Jadi berbaring atas lambung kanan seperti mayat di dalam kubur. Dia tak cerita lebih apa kesihatan jantung, tapi ngadap seperti apa mayat di dalam kubur. Makna kita mati ni, kita kena bayangkan bahawa kita tidur ni ibaratkan kita mati. Ya. Kerana tidur itu seperti mati dan bangun itu seperti dibangkitkan daripada kubur. Ini memang syahdu tu nak tidur malam ni. Ya. Barangkali engkau mati di dalam tidur itu, maka mati dalam berbuat kebajikan. Jadi barangkali kita boleh mati. Kemungkinan kita akan mati dalam tidur. Jadi kita mati dalam buat baik, kebajikan. Sebab apa? Kita dah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita boleh usahakan sebenarnya. Ini boleh usahakan. Orang tak tahu ni, kita sendiri buat. Sampai nak tidur pun kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada bahas dia, sunnah sana, bid'ah sana, bid'ah sini. Itu je bahan. Buatlah sunnah tu. Jangan cari orang kesalahan orang. Jangan, ya. Sunat ketika hendak tidur itu mengambil wuduk. Jadi sunat bila kita nak tidur tu ambil wuduk. Sunat hukum dia. Buatlah. Tak ada orang tahu ni, kita je. Sunat, antaranya sunat hendak tidur tu ambil wuduk. Ambil semayang lah nak tidur. Buatlah tuan-tuan sekalian. Ya. Bayangkanlah kalau kita meninggal dunia dengan tidur tu dalam keadaan kita berwudu. Ya. Tu dia. Sunat engkau suratkan akan wasiatmu, tulis wasiat dan engkau letak di bawah bantal. Maknanya dululah mana ada WhatsApp ke iCloud ke simpan, tak ada lah. Zaman dulu sebutnya bawah bantal. Dalam konteks kita sekarang mungkin taklah bawah bantal, tapi maknanya sunat kita tulis wasiat. Ini payah ni nak buat. Sunat tulis wasiat harta kita. Maknanya kalau meninggal tu dah ada dah wasiat dia. Maknanya kalau konteks kita sekarang, mungkin kita dah ada dah orang yang penjaga wasiat. Ya. Saya bukan ejen wasiat hibah.
Jangan datang jumpa saya lepas ni. Tapi maknanya kalau kita nak buat, itu tanda. Bahkan saya ada jumpa bacaan saya lah dalam bab kematian ni, ada ni, tanda mati husnul khatimah, sebaik-baik tutupan, ialah kita sudah berwasiat sebelum mati. Ini macam mana kita nak buat? Ikhtiar lah kalau kita tak masuk ejen ke apa ke. Mungkin lah macam ni lah juga agaknya. Tulis, letak bawah bantal. Tapi ini bukanlah, sekarang mungkinlah cara lain lah kot. Kita kiaslah, fikirlah sendiri macam mana. Supaya apa? Bila kita meninggal dunia, senanglah kaum keluarga kita menguruskan wasiat. Dia ada beberapa jenis lah tuan-tuan. Wasiat ni maknanya, kalau kita nak berwasiat ni 1/3 saja. Laku 1/3. Mana kalau harta kita, duit kita ada 90,000 lah. Ini simple je, cerita simple. Tuan-tuan boleh belajar lah dengan orang alim bahagian ni lah. Cuma saya beri simple je. Kalau harta tu 90,000, kita ada duit cash 90,000. Okey, kita boleh wasiat sebanyak 1/3 saja. Berapa? 30,000 saja. Kita dah khabar dah, siap-siap lah. Ni ayah wasiat kat awak ni, siapa anak ada berapa orang, tapi wasiat pada seorang ni. Contoh, ataupun kita ada anak angkat ni. Okey. Kita bawa ni nanti, sebab kita tahu dia tak dapat kan, terpewarisan. Ni ambil 30,000 ni. Ni esok kalau ayah meninggal, awak ambil lah 30,000 ni, ayah wasiat. Ada orang dengar, ada pula saksi. Sama ada tulis ataupun saksi. Jadilah. Tapi kalau wasiat 45,000, jadi ke tak jadi? Tak jadi, ya. Tak sah lah wasiat tu. Kecuali yang sah ni 30,000 tu je lah. Awak ambil 30,000, yang lain tu beri. Boleh tak? Yang nak difaraid kan. Bila nak faraid tu, kena tengok yang wasiat, kena hutang dulu. Hutang si mati, kena bayar dulu. Lepas tu, wasiat. Ada satu lagi nama dia hibah. Hibah ni semasa kita hidup. Hibah ni hadiah. Tapi masa kita hidup, kita dah cakap lah. Dia ada beberapa jenis lah, tanya orang yang tu kan. Ada hibah yang implementer, ada hibah yang semasa ayah ada ni, tak lagi, bila tak ada, dia ada hibah. Hibah ni satu jenis lagi. Contohnya, kita beritahu dah semua anak-anak kita, ni ayah beri duit, ayah ada 1,000, tapi kalau ayah mati, ayah nak beri duit ni, ayah hadiahkan ke mak 50,000. Jadi anak-anak tak boleh menuntut untuk jadi pusaka tu, tak, sebab dah dihibahkan masa hidup. Jadi tuan-tuan, itulah maksud. Detail ada cerita dia lagi lah, kena tanya orang bidang ni lah. Jadi maknanya tanda adab kita nak tidur ni, kita dah wasiat. Jadi ni payah sikit, tapi kita kalau cubalah buat supaya untuk menyenangkan kaum keluarga kita, waris kita selepas kita mati. Kecuali kita memang tak ada benda, meninggal tak ada benda lah, memang tak ada beres, tak ada apa-apa pun, anak-anak pun tak bergaduh, tak ada benda, ayah habis dah. Masa hidup habis semua, dia sedekah, dia wakaf habis semua dah. Yang ambil pula harta wakaf, ada peringkat anak erti lagi, peringkat cucu tak erti, bahaya dia tuntut pula harta wakaf, tak okey dia. Sudah ledak. Betul. Sebab mungkin tak tulis. Tu yang sekarang ni dah ada, faham pun ada dah saham wakaf kan. Siapa-siapa nak berwakaf tu, pergilah. Sama ada buka dalam website dia ke apa, jumpa ke orang ni, dia bertulis, senang sikit. Adalah cara dia lah. Kalau yang jenis harta banyak lah. Kalau kita nak wakaf duit saja, itu boleh kan, RM50, tu boleh juga kan. Tu dia tuan-tuan sekalian. Pada waktu hendak tidur itu, bertaubatlah daripada segala dosa, serta memperbanyakkan mengucap istighfar. Tu dia. Bila kita nak tidur, bertaubatlah daripada segala dosa. Bertaubatlah segala dosa. Kita minta maaf dengan
isteri kita, kita maafkan isteri kita. Itu orang paling dekat sekali dengan kita. Isteri kita lah orang paling dekat sekali dengan kita. Ya, kita maafkan semua orang. Ya, kita maafkan. Jangan dalam nak tidur tu ada orang yang kita, yalah, ni nak adab ni lah. Ya, maafkan. Dan membanyakkan mengucap istighfar. Istighfar lah. Nak tidur, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya. Kita dah terang dah dulu, saya ingat pertemuan kita yang lalu, di mana Nabi SAW memang banyak menyebut istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Banyak kali sebut. Nabi banyak sekali sebut. Okey. Dan ingatkan olehmu ketika itu seperti berada di dalam kubur. Dan masa itu kita ingatan kita seolah-olah kita berada dalam kubur, di mana seorang tiada sertamu itu melainkan amalmu. Masa kita nak tidur tu, kita bayangkan kita seolah-olah berada dalam kubur. Nanti tak ada siapa lah yang akan menemani kita kecuali amal kita sahaja. Ini baru tidur betul ni. Fikir, tak ada siapa lah yang boleh menemani kita macam dalam kubur. Jika ada amalmu itu baik, maka engkau dapat nikmat yang tiada terhingganya. Dan jika ada amalmu itu jahat, maka dapat seksa yang amat sakit. Seperti firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maksudnya, barang siapa berbuat kebajikan setimbang semut yang kecil. Zarrah ni ialah bermaksud semut kecil, terjemahan tadi. Bukan zarrah atom tu. Masa tu tak tahu lagi, tak cerita lagi buat zarrah atom. Zarrah ni maksudnya semut yang kecil. Tu dia. Dia kata kalau maksudnya buat dosa, buat kebaikan tu walaupun sikit je. Macam semut yang kecil je, kita punya contribution kita. Itu pun di nescaya didapatnya kebajikan. Itu esok akan kita tengok apa contribution kita kepada masjid kita ni. Tak ada benda lah Ustaz, buang tai cicak. Saya kalau datang je nampak tai cicak, selesai lah, memang saya buang. So, itu saja contohnya. Itu kita akan tengok pahala amalannya. Ada orang kerja dia susun buku, nampak Quran sepah je, ni memang dia susun. Itu je yang dia boleh buat. Ataupun dia baiki Quran tu nampak koyak-koyak ke, dia balik dia baiki betul tak. Maknanya setiap orang tu ada memikirkan untuk contribution, memberi sumbangan walaupun sedikit. Tuan-tuan sekalian, walaupun sedikit sumbangan kita, tetapi esok kita akan lihat atau apa saja kebaikan. Begitu juga kejahatan, walaupun sikit saja kecil kita buat, juga akan diperlihatkan oleh Allah SWT. Iaitu didapatnya di dalam kuburnya dan di akhirat. Bahkan dilihat kebaikan dan keburukan itu start daripada dalam kubur lagi lah kita nampak. Kita nampaklah nanti apakah kebaikan kita duduk majlis ilmu ni. Masuk dalam kubur, saya tahulah. Sebab tu jangan rasa macam tak ada benda je, macam biasa je, majlis biasa. Tak, ni bukan majlis biasa ni. Majlis ada malaikat, ada adab majlis ni. Majlis-majlis ilmu ni ada adab. Saya cakap dengan student saya, budak baru kata, okey, masuk kelas saya, pastikan ini majlis ilmu, bukan tanda. Janganlah pakai selipar, maksud tak payah khabar, awak dah besar hoge, tua hoge lah. Kalau nak ngabar banyak-banyak pun tak guna juga, budak di universiti. Tak payahlah tegur beri sangat, rambut gini gitu ke, payahlah. Kalau kita tegur, dia kata tak ada freedom, tak ada kebebasan. Tapi awaknya pandai, awak tak tahu ni majlis ilmu ni, kena hormat majlis ilmu ni, barulah barakah, dapat berkat. Begitu juga kita dalam masjid, duduk majlis ilmu. Ini tak apalah, kalau saya kecil, okey lah. Kena masjid besar, kita ngajar depan ni, bapak jauh dulu. Dah lah bapak jauh, borok lah tu. Hai, khabar.
Ha. Lepas tu kita tak apa, biar orang ajar masjid kecil. Alhamdulillah. Apa jauh. Duduk sandar. Lebih duduk kat luar sokok pula dah. Sudah lah dah. Apa pesek ni? Tak ada adab. Kena jaga adab. Kena jaga adab. Sebab apa? Ini majlis ada malaikat. Para malaikat ada. Ini dinaungi oleh sayap malaikat majlis ilmu. Bila kita nampak kelebihan dia, start masuk kubur nanti baru tahu. Start je kita masuk kubur, kita nampaklah hak sedekah kita. Apa lagi? Begitu kejahatannya sama juga. Jadi kata Syekh ni, pastikan masa kita nak tidur pun benda tu kita ingat. Bayangkan. Sebab itu bila bangun tidur je esok, sedar bangun tidur, apa ucapan kita? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Alhamdulillah hidup. Kalau tak hidup, saya, tuan-tuan, puan-puan hari ni, malam ni pun tak boleh jamin. Kalau fikir begitu, insya-Allah lah. Memang ambil semayang ni kan. Memang duduk nak tidur tu memang istighfar, mengucap banyak-banyak. Memang itulah sepatutnya. Tuan-tuan sekalian. Hendaklah engkau sediakan pada ketika hendak tidur itu sugi dan ceret tempat berwudu. Dulu mana ada pai air. Ceret. Orang sekarang tak tahu ceret. Tu ceret tu. Untuk berwudu. Sunat engkau niatkan pada ketika hendak tidur itu atas bangun pada tengah malam kerana berbuat solat tahajud. Itu tujuan dia. Dulu kita tak buat gitulah. Bro gigi ada. Tandas pun dalam bilik. Dalam bilik kita. Tapi itu pun payah. Bukan tuan-tuan. Saya pun sama juga. Tapi kalau boleh dapat bangun pukul 4 pagi tu, 3 pagi. Ada baru ni saya dengar seorang yang nanti keluar kat panggung wayang, ada satu filem mereka yang tertewas. Tengoklah bulan berapa nanti. Filem tu diadaptasi daripada penulisan satu novel. Minggu lepas saya berbengkel dengan penulis. Dia menulis banyak. Ni saya saja nak cerita karakter orang ni. Dia bekas gusar pencen lah. Dia banyak menulis sebab saya pergi puisi Islam. Saya memberi ceramah kepada pemuisi, penyajak Pahang. Adalah orang hebat-hebat lagi. Saya Islamik punya lah. Saya akan perspektif Islam. Dan orang ni lah. Saya perhatikan dia ni, patutlah dia hebat. Dia menulis novel Islam tu, dan digunakan di sekolah tau. Sekolah jadi tag tu, dan sekarang diambil jadi filem pula. Tuan-tuan tunggulah nanti filemnya. Mereka tertewas tu. Antara benda yang saya terkesan dengan dia, dia kata, saya nak tahulah sebab dia banyak menulis. Kalau orang dah biasa menulis, tahulah. Orang tanya saya, Ustaz, awak apa penulis saya? Tak ada benda, saya tulis tesis je. Tulis tesis, tak ada lah novel-novel, tak pandai juga kan. Tak kerti. Tapi dia ni banyaklah. Dia banyaklah menulis. Saya tanya apa, macam mana. Antara benda yang saya pun terkesan dengan apa yang dia cakap. Dia kata, Ustaz, sebenarnya kita ni mesti kena ada hubungan dengan Tuhan. Fine. Kita jangan putus hubungan dengan Tuhan. Kalau seandainya kita tak dapat idea, itu tandanya kita putus dengan Tuhan. Sudah, saya kata, tinggi supinya ni ke bawah. Kita pandang ke kanan, pandang ke kiri, semuanya kosong. Dia orang saja. Artinya kita putus dengan Tuhan sebenarnya. Jadi macam mana caranya, saya kata, bangunlah dekat bawah 1/3 malam. Itu amalan dia. Saya tengok dia, betul dia ni. Memang
tak mudahlah orang ni saya rasa. Ya. 1/3 malam tu bagi dia ialah pukul 2 suku pagi. Dia akan bangun. Itu baru betul ustaz. Dia buat macam susu lembu tu, susu awal lembu dia buat. Dia adalah beri beberapa petua. Ketika bangun tu mandi kok mana, air basuh kat mana dulu. Basuh daripada kaki dia akan bawa ke atas. Kepala jangan basuh lagi. Basuh semua ni, basuh muka dulu. Tunggu sekejap dalam 5 minit barulah. Apa tu kena dia tarik nafas apa dia tu amalan dia lah. Memang betul lah. Jangan putus hubungan tu. Jadi maknanya dia menceritakan keadaan dia tu. Dia bangun tahajud ni memang banyak kelebihan sebenarnya. Bangunlah. Tu orang ada masalah ke, tak ada masalah pun, bertahajud lah. Tapi waktu dia, bagi dia tu 1/3 tu pukul 2 suku tu. Waktu yang dia kata kalau bangun tu, kalau bising rasa lampau dia bawah. Memang geram tu, masa tu tengah sedap tidur. Pukul 2 suku bawa pukul 3 tu, waktu tu tengah sedap, masa tu bangun dia bawah. Masa tu bangun. Kalau bangun pukul 4 itu dah hujung-hujung sangat dah dia bawah. Kalau diibaratkan macam susu awal lembu tu, dia awal tu dia bawah. Yang power tu dia bawah. Itu waktu yang power sekali dia buat bagi dia. Ini kita boleh buat. Jadi sebab itulah Syekh bersama sebut sediakan sugi, cerik, tempat berwudu. Maka dalam konteks kita itu dah semua ada dah. Air dalam bilik tidur kita. Sunat engkau niatkan pada ketika hendak tidur itu atas bangun pada tengah malam kerana berbuat solat tahajud. Jadi sunat kita niat nak bangun malam. Ataupun kerana bangun dahulu daripada waktu subuh supaya engkau kerjakan solat subuh pada awal waktu. Tapi kalau tak tahajud tapi sunatlah niat nak bangun awal pagi nak solat subuh. Maknanya kita bangun pukul 5 pagi. Kita tujuan ni kita bangunlah awal pagi. Sunat kita niatkan. Siap sunat nak niat bangun awal pagi. Sunat. Tu dia. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu taala, rak'atani fi jawfil laili kanzani min kunuzil birri. Ni kata Imam Ghazali. 2 rakaat dalam tengah malam itu iaitu 2 perbendaharaan dari perbendaharaan kebajikan di dalam syurga. 2 rakaat saja kita semayang, itulah harta kita di hari akhirat esok nak bawa ke syurga. 2 rakaat perbanyakkan olehmu dengan perbendaharaan itu akan bekalmu pada hari akhirat. Maka tiada mengkayakan engkau oleh perbendaharaan dunia ketika engkau mati. Ini penulisan ni ayatnya. Saya ulang balik semula. Perbanyakkanlah olehmu dengan perbendaharaan, perbendaharaan harta lah, akan bekalmu pada hari akhirat. Jadi masa kita hidup ni sediakanlah banyak bekal-bekal untuk hari akhirat kita. Sebab apa? Sebab maka tiada mengkayakan engkau oleh perbendaharaan dunia ketika engkau mati. Allahu Akbar. Tidak mengkayakan engkau. Yang kaya tu atas dunia je, harta tu. Bila kita mati je, tak ada benda dah. Benda nak bawa ni. Itulah amal tadi. Sebab itu bila kita nak tidur tu, kita sentiasa berfikir naknya tahajud. Dapat pahala niat tu. Niat tu dah dapat pahala, tuan-tuan sekalian. Apatah lagi kalau buat. Kemudian baca olehmu ketika hendak tidur itu, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfirli zambi. Ni antara doa lah, kita pendek je. Doa apa? Doa kita. Bismika Allahumma ahya wa amut. Pendek. Tapi lebih baiklah terbuat langsung. Tapi kalau kita tengok kitab ni panjang ni. Antara doanya beginilah. Maksudnya, ya Allah, dengan namamu aku letakkan lambungku ini, dan dengan namamu pula aku mengangkatnya, maka ampunilah dosa-dosaku. Punyalah nak tidur panjang ni. Kita kalau bila nak tidur kan macam ni. Panjang doanya.
Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada seksaanmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Allahumma bismika ahya wa bismika amutu. A'udzubika min syarri kulli dhi syarrin wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan segala yang mempunyai kejahatan dan daripada kejahatan segala makhluk yang melata di atas muka bumi ini yang engkau menguasai ubun-ubunnya. Ya Allah, engkaulah yang permulaan, maka tiada sesuatu sebelummu, dan engkaulah yang akhir, maka tiada sesuatu selepasmu. Allahu Akbar. Ini baru tu. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha. Laka mamatuha wa mahyaha. Allahumma in amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfazha bima tahfazu biha ibadaka salihin. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, engkaulah yang menciptakan diriku dan engkau pula yang berkuasa mematikannya. Maka terserahlah kepadamu untuk mematikannya ataupun menghidupkannya. Jikalau engkau mahu mematikannya, maka ampunkanlah baginya. Dan jika engkau mahu menghidupkannya, maka peliharalah akan dia seperti engkau memelihara akan hamba-hambamu yang soleh. Ya Allah, aku memohon daripada engkau akan kemaafan dan keafiatan. Ni nak tidur. Allahumma aiqidhni fi ahabbis sa'ati ilaika wasta'milni bi ahabbil a'mali ladaika allati tuqarribuni ilaika zulfa wa tub'idni min sakhatika bu'da wa as'aluka fa'atini wa astaghfiruka faghfirli wa ad'uka fastajibli. Ya Allah, kejutkanlah aku pada sebaik-baik masa kepadamu. Minta, kejutlah, sedarkanlah aku tidur. Dan pergunakanlah diriku pada sebaik-baik amalan di sisimu, sehingga engkau hampirkan aku kepadamu dan engkau jauhkan aku daripada kemarahanmu. Ya Allah, aku meminta akan dikau, maka engkau memberi akan daku, dan aku meminta ampun akan dikau, maka engkau pun mengampuni akan dosa-dosaku, dan aku berdoa akan dikau, maka engkau perkenankanlah segala dosaku. Selepas doa tu, tak habis lagi ni, tak tidur lagi. Ini baru nak jadi ahli sufi. Nah, barulah boleh nak dikata nak jadi ahli sufi. Nak tidur pun. Ini dah ngaku-ngaku je. Nah, tasbih besar je, sufi selalu. Tasbih je lah besar. Tuan-tuan, sikit lagi. Dia azan dulu lah. Allah. Allah.
ba'ath maqaman fala. Kita sambung sikit lagi. Selepas doa tadi, ya, dalam doa tadi ada disebutkan supaya mohon Allah sedarkan kita gerakkan waktu yang sebaik-baik waktu. Ada amalan, satu amalan yang saya dapat sendiri secara langsung bila belajar dengan Ustaz Mahathir Haji Jul. Ya. Ini amalan ni bukan amalan apa, ayat Quran. Ya. Baca ayat ni niat untuk bangun tidur pada waktu yang ditentukan, waktu yang kita nak. Selain daripada kita bubuh apa, bunyikan, kita setting masa itu. Ini ayat ni, ayat 107 hingga ayat 110 surah Al-Kahfi. Siapa yang dah hafal 10 terakhir itu beres dah lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Inilah bacaan dia. Ya. Kita niatkan nak bangun pukul berapa. Ya, tuan-tuan sekalian. Ini bukan mentera ni. Oh, ustaz beri mentera malam ni, bukan mentera. Ayat Quran. Buat beramal. Ya. Nak bangun tidur pukul apa. Kadang kita setting juga masa tak bangun juga. Nampak? Cubalah kita amalkan surah Al-Kahfi ayat 110, ayat 107 hingga akhirlah ayat 110. InsyaAllah. Okey. Okey, kita sambung kitab kita ni. Tadi selingan lah. Setelah itu, baca olehmu ayat kursi dan amanar rasul hingga akhir surah. Surah apa ni? Al-Imran. Okey. Baca yang tu. Amanar rasul tu. Dan baca olehmu qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dan surah tabarakallazi biyadihil mulk. Tuan-tuan, apa tadi? Ayat kursi, amanar rasul sampai akhir surah. Ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Okey. Kalau sebut al-mu'awwizatani atau mu'awwizataini itu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau al-mu'awwizat qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu sebutan. Okey. Dan baca surah Mulk, tabarakallazi biyadihil mulk. Tuan-tuan sekalian. Ya. Dalam kitab yang lain menyebutkan bahawa Nabi baca juga surah As-Sajdah. Gitulah. Maklumlah nak mati. Kalau bikin nak tidur memang tak baca tu tidur. Tapi ustaz, saya dah cuba amal ustaz. Saya bacalah Al-Mulk sampai kat tengah saya pun terus sepi. Tak apalah. Ada usaha tu ada. Alhamdulillah. Ada usaha. Daripada terus tidur terus. Ya. Hal itulah orang tidur. Tuan guru saya cakap, orang yang tidur jumpa hantu, selalu mimpi hantu ni orang kurang zikir. Dia kata, wallahualam, kurang zikir kan, mudah tidur jumpa hantu. Kan? Kita nak, kalau boleh nak jumpa Rasulullah. Tidur nak jumpa Rasulullah. Tapi amalan dia ni lah dia. Tuan-tuan sekalian, ambil wudu, apa semua ada adab-adab dia. Ni tidur pakai tidur je. Entah gaya mana adabnya. Esok dakwa, saya jumpa Rasulullah baru. Jadi nak jumpa Rasulullah ni, kalau kata ulama, kalau kita jumpa Rasulullah itu, tak perlulah cerita ke orang. Tu adab dia, tak perlu cerita ke orang. Kecuali lah nak beri contoh macam ulama besar ke, almarhum tuan guru apa,
Rondin tu dia sebagai contoh kan. Yang cerita tu bukan dia show off. Dia nak beri contoh pada kita biar semangat. Lepas tu ada orang pula sedih, Ustaz. Sedih lah saya, Ustaz. Tidur-tidur tak mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah tak kasih kat saya ke? Saya dengar pula ulama Mesir, saya ada dengar pada satu video. Cantik jawapan dia. Dia kata orang yang ada pula cara lain pula nak memahami. Yang Rasulullah pergi tu ialah sebab Rasulullah sayang, Rasulullah nak ingatkan. Tapi kalau orang tu dah okey beres, tak perlu, tak payah jumpa. Jadi hati kita sentiasa tenang, tak adalah Rasulullah tak sayang. Yang penting kita berdoa lah. Dan hendaklah engkau banyakkan berzikir hingga tertidur. Betul, nampak? Dan sunat tidur itu atas taharah, yakni bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Dan jika ada taharah itu dengan tayamum sekalipun air tak ada, tidur tu dengan bertayamum. Punyalah adab je nak tidur tu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa berbuat yang demikian itu, maknanya berbuat semua adab-adab tadi, nescaya naik ruhnya itu kepada arash, dan disertakan akan dia pahala bagi orang itu berbuat solat semalaman sehingga bangun daripada tidur itu. Itu tujuan dia. Maknanya sembahyang malam tu, kita tidur tu pahalanya umpama solat. Pahala bagi orang itu berbuat solat semalaman sehingga bangun daripada tidur. Tapi adab-adab tadilah kena jaga. Wuduknya, baca Al-Quran, baca doanya. Jadi tidur kita tu pun tidur yang berkebajikan, yang berpahala. Ini yang kita nak ni. Tuan-tuan sekalian. Ini kita boleh buat insya-Allah. Apabila engkau bangun daripada tidur itu, maka perbuat olehmu akan perbuatan yang telah engkau ketahui dahulu itu. Jadi bila dah bangun pula ni, maknanya adab ni daripada tidur, daripada bangun tidur sampai tidur balik sampai bangun, kata Imam Ghazali, apabila engkau bangun daripada tidur itu, maka perbuat olehmu akan perbuatan yang telah engkau ketahui dahulu itu. Maksudnya semua adab-adab yang telah kita belajar ni buatlah. Dan kekalkan olehmu atas kelakuan itu selama ada umurmu. Kekallah. Mana kalau tuan buka kitab tu, rujuk balik, tengok amalan-amalan, keluarkan amalan-amalan yang dalam ni, buat amal, kekallah sampai kita selama ada umurmu. Ketahui olehmu, wahai orang yang menjalani jalan akhirat, bahawa sehari semalam itu 24 jam. Maka jangan engkau tidur dalam sehari semalam itu lebih daripada 8 jam. Ada dia. Jangan lebih, cukup 8 jam dia. Dalam sehari tu. Tapi memang betul. Tun Mahathir. Tu boleh kita ambil contoh. Umur dia berapa? 19 tahun. Antara benda dia cakap, saya pun ngantuk juga, tapi janganlah tidur saja. Kena dia senaman ke, berjalan ke. Aku tu. Kalau ikut hati nak tidur saja. Tapi boleh tidurlah, jangan tak tidur pula. Tapi kata Imam Ghazali, berapa? Dalam sehari semalam itu jangan lebih daripada 8 jam. Jangan lebih daripada 8 jam. Maka memadailah akan engkau jika engkau hidup 60 tahun, bahawa hilang umurmu itu 20 tahun di dalam tidur. Iaitu hilang sepertiga umurmu. Kalau umur kita 60 tahun, kita tidur 8 jam, sebenarnya 20 tahun kita tidur. Itu kiraan ni. Wallah alam lah, kita kan pandai matematik, kita kira lah. 60 tinggal lagi lah. Umur tu hilang 20 tahun. Tidur saja dah hilang 20 tahun. Tinggal 40 tahun. 40 tahun ni macam-macam lah buat ni. Sudahlah. Nak ngadak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nak bawa ni semua ni. Saya, tuan-tuan, puan-puan, semua yang hadir ni, kita semua ni nak bawa ni, nak persembahkan kepada Allah ni. Berana gaya ni yang kita nak sembah ni esok ni. Allah tahu dah. Kita ni. Sebab itu kita kena banyak perbendaharaan yang mengkayakan di hari akhirat esok. Adapun perbendaharaan dunia ni tidak mengkayakanmu ketika matimu. Itu betul-betul lah nasihat
Imam Ghazali ni memang mantap sungguh saya rasa. Ya. Jadi muslimin dan muslimat, sekadar itulah dahulu. InsyaAllah nanti kita masuk fasal yang seterusnya, fasal ke-9, iaitu bab salat tasbih pula. Ni banyak amalan je kitab ni. Sebab itu kata almarhum Syekh Fahmi Zamzam, kitab ni ditakuti oleh musuh Islam. Walha dalam ni cerita dia tak ada dia bab khilaf-khilaf. Sebab cerita dalam kitab ni ialah amalan saja. Jangan banyak cakap, buat. Ini balah tak mudah lah. Sana geng sini, yang ni geng sini. Tak mudah lah. Buatnya tidak juga. Dah lah rugi lah. Dah lah rugi 20 tahun tidur je. Kalau 40 tahun tu balah pula dah. Balah. Lah. Tinggal amalan dia 10 tahun je. Allahu Akbar. Jadi kita buatlah amla yang kita boleh buat. Buatlah segala kebaikan, tinggallah segala kejahatan sementara kita hidup ni. Jadi sekadar itulah dulu muslimin dan muslimat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la mayyatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Hablana musi'ana li muhsinina wa muqassirana li 'amilina wa hablana kulla li sa'ati judika wa ihsanika ya dzal judi wal ihsan wal fadl wajhikal karim ya rabbal alamin. ولا تهنا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أحينا عليها يا حي وأميتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث. اللهم اجعلنا من خواص أهلها وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.